Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nazmi bin Nasruddin melaporkan MyDWF News edisi Oktober 2021. Seramai 52 orang nelayan daerah Melaka Tengah telah menerima sijil sampan khas di Pangkalan Nelayan Tanjung Nibong, Teluk Mas, Melaka pada 16 Oktober 2021. Kelulusan lesen sampan tersebut tertakluk kepada syarat pelesenan sedia ada serta memenuhi syarat tambahan seperti dilarang memindah milik kecuali atas kes kematian kepada anak sahaja yang merupakan nelayan tulen. Untuk rekod pada tahun 2020, hanya 30 orang nelayan dapat dilesenkan manakala pada tahun 2021, seramai 141 orang nelayan telah mendapat lesen dalam proses pemutihan. Dengan pemberian lesen ini, ia dapat membantu nelayan untuk turun ke laut demi meningkatkan pendapatan dan juga akan menyumbang kepada jumlah tangkapan di negeri Melaka. Majlis penyerahan lesen tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Satu Mafi, Datuk Seri Ahmad bin Hamzah. Sebanyak 57 unit tukun rekreasi telah berjaya dilabuhkan di perairan Terengganu sempena Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021 pada 17 Oktober lalu. Program tersebut telah disempurnakan oleh YB Dr. Azman bin Ibrahim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu bersama YB Dr. Nik Muhammad Zawi bin Haji Saleh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Sebanyak RM1.069 juta telah diperuntukkan pada tahun ini untuk melabuhkan 12 unit tukun konservasi dan 9 unit tukun rekreasi di Maran, 9 unit tukun di Kemasik, 9 unit tukun di Tok Jembal dan 9 unit tukun di Besut dan Setiu. Tukun adalah salah satu daripada kaedah bagi mewujudkan tempat pembiakan ikan kerana ia berfungsi sebagai perumah ikan dan sumber meri membiak serta berkumpul selain menambahkan habitat terumbu karang di kawasan perairan tersebut. Selain itu, fungsi tukun ini juga adalah sebagai zon penampan bagi aktiviti pukat tunda dan data telah direkodkan pendaratan ikan di zon A nelayan pesisir pantai telah meningkat dari tahun sebelumnya. Turut hadir bagi menjayakan program ini, Pengarah Perikanan Negeri Terengganu, Encik Ruzaidi bin Mamat. Selaras dengan matlamat Jabatan untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran akuakultur, beberapa projek ternakan ikan air tawar dalam sangkar telah diwujudkan di bawah inisiatif National Key Economy Area NKEA di kawasan-kawasan perairan yang berpotensi. Projek ternakan ikan air tawar dalam sangkar di Pulau Tiga Kanan ini bermula pada tahun 2015 dan bermula dengan 8 petak sangkar jenis Galvanized Iron GI. Pihak kerajaan melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah menyalurkan peruntukan sejumlah RM330,000 bagi tujuan pembinaan sangkar, rumah sangkar dan input makanan ikan dan benih. Spesies utama yang diternak adalah jenis ikan tilapia merah dan ikan patin. Pada tahun 2020, tambahan sebanyak 24 petak sangkar diberikan melalui peruntukan anggaran sejumlah RM376,000 dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 32 petak sangkar ikan air tawar. Sangkar ternakan ini dioperasi oleh 8 orang peserta yang terdiri daripada penduduk setempat dan diketuai oleh Encik Zakaria bin Muhammad G. Status tanah tempat sangkar ini dioperasi adalah milik Kerajaan Negeri Perak dan permohonan TOL telah dibuat oleh peserta. Pada tahun 2020, sebanyak 3.21 metrik tan pengeluaran ikan telah dicatatkan, manakala pada tahun 2021 sehingga September pula, sebanyak 11.597 metrik tan ikan tilapia merah telah dikeluarkan. Pasaran bagi ikan yang dikeluarkan adalah tertumpu kepada pasaran domestik di sekitar dalam negeri Perak dengan penumpuan utama adalah bekalan kepada restoran tempatan. Turut hadir bagi lawatan ini Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli. Jabatan Perikanan Negeri Johor telah menghapuskan 112 tapak Sulaiman Mahkota Duri atau dikenali sebagai COTS yang merupakan pemakan karang di Taman Laut Sultan Iskandar. Tindakan itu dilakukan adalah sebahagian daripada usaha pihak jabatan dalam melindungi hidupan laut di daerah itu. Pengarah Perikanan Negeri Johor, Tuan Haji Zainuddin Abdul Wahab menjelaskan bahawa pihak DOF telah menghapuskan kods di sekitar Pulau Aur dan Pulau Pemanggil pada bulan lalu. Penghapusan kods atau Coral Eating Crown of Thorns Starfish ini telah dilakukan oleh Unit Pengurusan dan Perlindungan Sumber Taman Laut bersama bantuan penduduk setempat. Menurutnya lagi, jika kods ini dibiarkan dan tidak dikawal, akan berlaku peningkatan populasi kods sekaligus akan menyebabkan kepupusan karang. Beliau juga turut menjelaskan cara terbaik untuk membuang kots adalah dengan menyuntik cuka yang menyebabkan ia mati dan seterusnya akan dimakan oleh ikan lain. Kaedah ini merupakan kaedah yang terbaik digunakan untuk melindungi karang selain memastikan tempat pembiakan dan pemakanan berada dalam keadaan sempurna untuk kehidupan laut lain. Jabatan Perikanan Negeri Johor turut mengadakan program kesedaran dan sesi pengkongsian maklumat di taman laut untuk orang awam. Jabatan Perikanan Negeri Perak melalui Cawangan Perlindungan Sumber Kampung Aceh telah melakukan operasi rondaan dan menahan 2 buah bot nelayan tempatan dan 8 nelayan warga asing di perairan Pulau Jarak Pulau Pangkor pada 22 Oktober 2021.
Operasi pertama dilakukan pada kedudukan 11.2 batu nautika dari Pulau Jarak Pulau Pangkor Perak dan mendapati sebuah vessel tempatan bersama 5 nelayan warga Myanmar telah melakukan aktiviti menangkap ikan menggunakan bot pukat tunda. Manakala operasi kedua telah dilakukan pada hari yang sama, turut mendapati sebuah bot nelayan pukat tunda bersama 3 orang nelayan warga Thailand dan Kemboja ditahan pada kedudukan 10.4 batu nautika dari pantai. Sebanyak 150 kg ikan campur telah disita sebagai bahan bukti kes tangkapan. Semua yang ditahan telah disabitkan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 8-B iaitu menangkap ikan menggunakan pukat tunda kurang dari 15 batu dari pantai dan menggunakan nelayan asing tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Satu laporan polis telah dibuat dan diserahkan ke Pangkalan Sumber Pangkor untuk tindakan lanjut. Jabatan Perikanan Negeri Terengganu melalui Unit Pelindungan Sumber telah menangkap 2 buah bot nelayan tempatan di Perairan Marang, Terengganu pada 14 Oktober 2021. Tangkapan pertama dilakukan pada kedudukan 10.5 batu nautika dari pantai Gong Balai dan manakala tangkapan kedua pula di kedudukan 5.6 batu nautika dari pantai Kampung Penarik Jambu Bongkok. Seramai 8 orang warga negara Myanmar yang terdiri daripada tekong dan awak-awak telah ditahan. Kedua-dua bot nelayan tersebut merupakan bot pukat tunda Zon C dan disabitkan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 8-B iaitu melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan kurang dari 12 batu nautika bagi bot Zon C. Kesemua tahanan dan bot rampasan dibawa ke Pangkalan Pulau Kambing untuk siasatan lanjut. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.